Jadi maknanya Malay-led plural society ni ialah menggambarkan realiti satu, dan yang kedua sejarah pemerintahan Semenanjung Tanah Melayu ini sendiri yang sudah dimulakan atau dikuasai oleh pemerintah-pemerintah dalam bentuk raja-raja Melayu. Adakah itu satu gambaran yang tepat? Itulah hakikat ni yang berlaku, kerana seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum institusian perlembagaan kita, perlembagaan moden, perlembagaan ni wujud bila ada kerajaan adalah perlembagaan, tapi dalam bentuk perlembagaan moden, atau lainnya istilah bangsa itu sendiri, atau istilah negara dalam konteks hari ini. Kalau dulu negara wujud, tapi negara bukanlah sebesar berstruktur seperti sekarang. Negara itu kadang merujuk satu tempat yang kecil kalau kita tengok rujukan dalam sejarah Melayu. Tapi itu rakyat Raja Melayu. Jadi Melayu ni bukan benda asing. Melayu ni dihubungkan kepada tanah air ini. Melayu ini juga dihubungkan kepada adat istiadatnya, adat resamnya, bahasanya dan ketamadunannya yang bukan kata benda yang baru. Jadi apabila dinyatakan a Malay-led plural society, jadi dia masuk meneruskan apa yang ada, sedia ada sebelum Hari Merdeka, sebelum cabut tangan British, diteruskan sehingga hari ini. Jadi apabila kumpulan etnik lain masuk menjadi rakyat Raja Melayu, jadi mereka menjadi rakyat Raja Melayu, rakyat ataupun kewarganegaraan tanah Melayu. Kalau istilah yang digunakan pada hari ini, nation, bangsa Melayu. Maka kita lihat dari sudut kenegaraan, kita ada orang Melayu merupakan bangsa asal, rakyat Raja Melayu, dan rakyat Raja Melayu itu juga terdiri daripada orang asli. Dan apabila kaum-kaum lain diterima juga sebagai rakyat Raja Melayu, maka dalam konteks kenegaraan semua ini merupakan bangsa Melayu kerana berada di bawah pemerintahan Raja Melayu. Jadi apabila dinyatakan bahawa Malay-led plural society, sebenarnya bukan satu benda yang bersalahan dengan realiti yang berlaku di negara kita. Okey Datuk, saya interject di sini. Datuk ada sebut tadi tentang rakyat Raja Melayu. Saya teringat saya pernah membaca tesis sarjana Datuk yang menyentuh tentang jati diri orang Melayu pada waktu itu, dan memang ada disebut dalam tesis tersebut bahawa pada ketika itu orang boleh memohon untuk menjadi rakyat Raja Melayu pada waktu itu. Jadi itu pada waktu sebelum kedatangan British. Jadi telah berlaku perubahan politik dalam negara ini dan British telah keluar. Jadi bila dalam konteks negara pada hari ini, Malaysia yang sudah menjadi satu persekutuan, apakah ciri-ciri rakyat Raja Melayu yang digambarkan dalam tesis sarjana Datuk itu dengan kaitannya dengan rakyat Raja Melayu pada hari ini? Apakah jati diri atau hubung kait mereka dengan Raja Melayu itu sendiri, dengan perlembagaan, dan dalam konteks negara kita, apakah ciri-ciri mereka yang kita idamkan untuk menjadi stakeholder yang terbesar dalam negara ini untuk memegang keharmonian dan institusi-institusi kita? Mungkin Datuk boleh jelaskan di situ. Kalau kita nak faham lebih dekat lagi, kita lihat sama ada zaman Kesultanan Melayu Melaka ataupun zaman lebih awal lagi di alam Melayu ini. Saya ambil contoh Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka bangkit sebagai sebuah kerajaan, kota pelabuhan terkenal di dunia, boleh katakan pelabuhan terkaya ketika itu, menghubungkan timur dengan barat. Di sana ada yang menjadi rakyat raja dan ada yang mendiami, datang ke kota pelabuhan Melaka untuk berdagang, dan mereka tidak berniat untuk mendiami, menetap menjadi rakyat Raja Melayu Melaka. Mereka datang, mereka singgah for the sake of trading. Tapi bagi mereka yang menjadi rakyat atau ingin menjadi rakyat raja, mereka mestilah menunjukkan kesetiaan kepada institusi atau sistem
politik yang ada ketika itu. Maka kita lihat di sana bagi mereka yang ingin menjadi rakyat satu raja, mereka terlebih dahulu mesti menanamkan kesetiaan. Satu. Yang kedua, mereka mestilah ada assimilation diri mereka untuk membawa diri mereka dalam keadaan watan itu. Bercakap dalam bahasa watan, menulis dalam tulisan watan, mengamalkan adat-adat watan. Jadi untuk menggambarkan identiti mereka adalah satu identiti yang diterima sebagai rakyat Raja Melayu. Sebab itulah kalau kita lihat di tanah Melayu, mereka yang boleh dikenali sebagai rakyat Raja Melayu sudah pasti dilihat dari sudut physical practice, apa yang terzahir, apa yang orang boleh lihat. Kalau di dalaman mana orang tahu, tapi kezahiran itulah yang menggambarkan bahawa seorang itu rakyat Raja Melayu, menjadi orang Melayu, menjadi rakyat Raja Melayu. Jadi apakah physical appearance yang boleh dinilai sebagai rakyat Raja Melayu? Itulah yang saya sebut tadi, dari segi kelakuan, tata cara hidup, amalannya. Jadi mestilah menggambarkan ada unsur-unsur Melayu. Tanpa ada unsur Melayu, tanpa ada ketasdian kepada Raja Melayu, submission sebagai rakyat, pastinya seorang itu tidak boleh dikatakan rakyat Raja Melayu. Dan konteks rakyat Raja Melayu itu menunjukkan kewarganegaraan yang disebut pada hari ini. Menunjukkan dia seorang rakyat. Dia merupakan anak bangsa kepada kerajaan Melayu itu sendiri. Jadi dari situlah kita lihat konsep tak setia pada tanah air lahir. Dan perkara ini walaupun tidak berlaku dalam satu sistem tersusun dengan ada pendaftaran, kerakyatan dan sebagainya, tetapi zaman dahulu yang menunjukkan ikatan, hubungan di antara rakyat raja dan juga raja itu adalah bagaimana seorang rakyat itu membawa diri dia. Itu faktor yang penting dalam sistem tradisional Melayu ketika itu.